Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam negara Kesatuan Unggul 2030. Saya Muhammad Nakib, Wakil Sekretariat Protege, akan menjadi hos anda pada petang ini. Terlebih dahulu izinkan saya untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan masa bagi mengikuti sesi On Air with Protege. Semoga ilmu yang dikongsikan dapat memberi manfaat kepada para usahawan, terutamanya anda yang baru berjinak-jinak dalam bidang ini. Untuk maklumat semua, program ini merupakan salah satu platform kepada partner jemputan untuk berkongsi pengalaman dan pandangan mereka berkaitan ekosistem keusahawanan dan kebelipasaran kepada orang awam, di samping menguat-uatkan inisiatif yang dijalankan oleh kementerian ini serta agensi-agensi di bawahnya. Sebelum kita mulakan sesi pada petang ini, jom sama-sama kita share FB Live ini kepada kawan-kawan kita supaya lebih ramai mendapat manfaat berkaitan topik pembincangan kita pada petang ini. Jangan lupa untuk follow, share dan subscribe semua media sosial Protege. Kita ada Facebook, Twitter, Telegram, Instagram dan juga YouTube channel. Okey, topik pembincangan kita pada petang ini adalah kenali diri usahawan melalui MyNet yang akan disampaikan oleh Dr. Izham Naikuddin Shah, Pengarah Bahagian Program Institut Keusahawanan Negara Berhad, INSCAN. Sedikit latar belakang mengenai Dr. Izham. Beliau memulakan kerjaannya di INSCAN sebagai Business Advisor Manager yang memfokuskan kepada khidmat nasihat dalam memberi bimbingan kepada para usahawan. Beliau juga berpengalaman dalam mengurus projek-projek berimpak tinggi sepanjang perkhidmatan beliau sejak tahun 2017. Kini, beliau sebagai pengarah bahagian program dan mengurus serta memantau program-program yang dianjurkan oleh INSCAN. Tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan moderator kita pada petang ini adalah pengurus Sekretariat Protege, iaitu Encik Syed Muhammad Hafiz. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera dan salam Negara Keusahawanan Unggul 2030. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis kita sebentar tadi, Encik Nakib. Dan di kesempatan ini juga saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua viewers yang sudi meluangkan masa pada petang ini untuk bertemu kita sekali lagi pada hari yang sama, di slot yang sama, iaitu On Air with Protege, dengan topik pada hari ini kenali diri usahawan melalui MyNet. So, seperti semua yang sedia maklum bahawasanya dunia pada hari ini bukan sahaja Malaysia sedang menghadapi dengan cabaran COVID-19, bukan sahaja daripada perspektif kesihatan, malah yang lebih mencabar iaitu daripada perspektif ekonomi. Kita lihat ramai orang yang kehilangan pekerjaan pada tahun ini. Kalau kita tengok pada statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Negara pada Oktober 2020, jika dibandingkan dengan awal tahun dahulu, pada Oktober lebih kurang 711,000 orang yang kehilangan pekerjaan. Kalau dibandingkan pada awal tahun dahulu lebih kurang 500,000. So lebih kurang 200,000 peningkatan jumlah kadar pengangguran di dalam negara. So hal ini memberikan sedikit sebanyak cabaran kepada graduan-graduan kita yang akan keluar tamat pengajian mereka pada tahun ini dan juga tahun depan. Setiap tahun lebih kurang 300,000 graduan baru yang kita hasilkan dan akan memasuki dalam pasaran pekerjaan. So berkaitan itu, kita pada hari ini kita tidak boleh bergantung harap saja kepada pekerjaan-pekerjaan yang ditawarkan di dalam pasaran pekerjaan. Kita perlu memupuk lebih ramai orang usahawan di kalangan graduan dengan teras satu di bawah dasar keusahawanan negara 2030. Alright, kalau kita tengok daripada perspektif di Malaysia pada hari ini, tak kurang hebatnya dibanding kita juga menghasilkan lebih ramai orang usahawan-usahawan dalam kalangan graduan. Kalau kita tengok seperti contoh Encik Arif Tukiman yang disenaraikan sebagai salah seorang usahawan yang berjaya di bawah Forbes baru-baru ini.
So saya yakin dan percaya bahawasanya ramai yang di kalangan graduan kita yang nak menjadi usahawan, tetapi mereka tidak tahu dari mana mereka nak mulakan, dan lebih pentinglah mereka tidak ambil risiko sebabnya mereka tidak kenali diri mereka sendiri, adakah mereka ni adalah sebagai seorang usahawan ataupun tidak. Sebab tu pada hari ini kita bawakan seorang tetamu istimewa, seorang tetamu yang hebat daripada Institut Keusahawanan Negara Berhad, Dr. Izham Nakiuddin Shah, seorang pengarah bahagian latihan, untuk berkongsikan. Doktor ada bersama yang kita kali ini? Ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, Doktor, boleh tak Doktor kongsikan pada kami semua ni, apakah itu MyNab dan macam mana MyNab ni dapat membantu bakat-bakat usahawan di luar sana mengenali diri mereka sama ada mereka ni usahawan atau tidak. Dipersilakan Doktor. Okey, terima kasih banyak-banyak Said dan juga tim Protege. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit takruf lah ya. Saya Izham, selaku pengarah program di InScan. Lebih selesa untuk dipanggil DI. Saya rasa Said dan rakan-rakan pun biasalah panggil saya DI. Sebenarnya sebelum saya menceritakan mengenai MyNab, izinkan saya untuk kongsikan sedikitlah mengenai InScan. Okey, InScan atau Institut Keusahawanan Negara ya, merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi yang ditugaskan untuk menjalankan latihan dan juga bimbingan yang bersifat orang kata outcome based. Di mana kita punya program kita memang berdasarkan permintaan semasa pasaran, dan yang kedua adalah kita melihat kepada keperluan semasa usahawan itu sendiri dan bagaimana program yang dijalankan oleh InScan boleh membantu usahawan yang menyertainya untuk meningkatkan lagi pendapatan mereka. So maksudnya dia bukan sekadar datang latihan ataupun bimbingan kemudian dia balik dan habis di situ, tapi sebenarnya kita ada bimbingan dan juga follow on and follow through. Okey, untuk tajuk hari ini adalah ciri-ciri usahawan, kenali ciri-ciri dan diri usahawan itu dengan menggunakan satu tool yang dibangunkan oleh InScan untuk bersama-sama dengan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MIDEC. Saya izinkan saya untuk share skrin ya. Okey. MyNab ni sebenarnya nama penuhnya adalah Ujian Psikometrik Usahawan Nasional. Okey, ini di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Sebenarnya MyNab ni boleh digunakan oleh ramai orang di luar sana, tidak kira anda adalah usahawan ataupun tidak, untuk anda kenali sama ada anda mempunyai ciri-ciri untuk menjadi seorang usahawan yang berdaya saing dan juga orang kata kita tidak melakukan kesilapan lah. So daripada ujian ini, keputusan ujian MyNab ini, banyak yang kita boleh lakukan. Sebentar lagi saya akan kongsikan sedikit. Okey, jika kita nak jalan nak melakukan ujian ini, kita boleh layari tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik semua boleh layari www.mynab.com. Okay, ni laman sesawangnya, ataupun boleh scan QR code yang tertera di paparan ya. Ujian ini adalah percuma, okey, dan selepas menjawab 50 soalan, sekejap je you jawab, jangan fikir banyak, jawab sejujur yang mungkin. Kemudian selepas 50 soalan tersebut, you akan dapat keputusan dan boleh juga disimpan disimpan, save sebagai PDF untuk rujukan masa depan lah. Okey, saya ceritakan sedikit mengenai ujian MyNab ni. Ramai yang bertanya apakah kebaikan untuk menjalankan ujian MyNab ini. Yang pertama adalah jika tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik semua berminat untuk menjadi usahawan, tuan-tuan dan puan-puan boleh mengenal pasti ciri-ciri sama ada kita ni mempunyai ciri-ciri untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya ataupun tidak.
Bagaimana caranya? Apabila kita telah mendapat keputusannya, okey, jadi saya akan tunjukkan keputusan tersebut, kita akan comparekan. Okey, kita ada benchmark dengan usahawan-usahawan berjaya yang telah menjawab ujian MyNab ini. So bukan hanya di peringkat tempatan, kita juga ada keputusan daripada usahawan di peringkat antarabangsa juga. Jadi daripada keputusan kita sendiri, kita boleh lihat dan compare dan meletakkan diri kita di mana sebenarnya kedudukan kita dari segi ciri-ciri seorang usahawan. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, ia juga boleh menjadi satu indikator untuk menambah baik dan memajukan lagi diri kita. So daripada keputusan tersebut nanti, apabila kita dah jalani ujian, kita dapat keputusan tersebut, kita dapat melihat kelemahan dan kelebihan yang kita ada melalui 5 ciri yang diujilah dalam ujian tersebut, ujian MyNab ini. Jadi sebentar lagi saya akan go a bit more detail mengenai keputusan dan juga ujian tersebut. Tapi yang paling penting adalah ujian ini salah satunya adalah patut digunakan sebagai satu cara untuk kita melihat kekurangan diri, kemudian kita mencari jalan yang terbaik untuk meningkatkan dan memperbaiki lagi diri kita agar kita mempunyai dan kita polish balik ciri-ciri usahawan berjaya tersebut, dan insya-Allah jika diizinkan kita dapat menjadi seorang usahawan yang berjaya. Okey. Dan yang ketiga adalah untuk kita memperkukuhkan kebolehan usahawan berdasarkan kekuatan diri. So tadi kita nak memajukan diri, kita perbaiki kelemahan. Sekarang kita boleh melihat kepada kekuatan diri kita daripada keputusan tersebut. Apabila kita nampak sebenarnya kekuatan kita di sini dan di sini, maka kita boleh fokus kepada kekuatan tersebut dan menggunakannya untuk mencapai keputusan yang baik, melakukan sesuatu yang baik untuk perniagaan kita ataupun sesuatu yang kita usahakanlah, perniagaan secara khususnya lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik semua, MyNab ni seperti yang saya katakan pada awal tadi mempunyai 50 soalan. Soalan dia bukan samalah. So basically soalan dia randomly pick 50 soalan. So ada AI di belakangnya. Apa yang paling penting adalah setiap individu menjalankan ujian personality MyNab ini, dia perlu menjawab seperti yang di paparan inilah. Okey, so contoh soalan nombor 1, saya seorang yang teliti, kemudian dia boleh pilih sama ada dia tidak setuju, kurang bersetuju, neutral, agak bersetuju ataupun dia bersetuju. So daripada pilihan ini, kemudian selepas menjawab 50 soalan, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat keputusan. Okey, 50 soalan yang kita tanya dia melalui ujian MyNab ini adalah berdasarkan literature review lah. So dia bukanlah InScan buat MyNab ini sesuka hati, tapi kita mewujudkan MyNab ini berdasarkan kajian yang telah diterbitkan dalam bentuk jurnal dan sebagainya, yang dikenali sebagai 5 factor model ataupun OCEAN. Yang pertama, 5 faktor yang kita uji adalah O atau openness atau keterbukaan. Okey, apabila kita menguji keterbukaan ni, nanti bila kita tengok keputusan, apabila kita mempunyai keputusan keterbukaan ni, skor kita tinggi, makanya ia satu yang baik, ciri usahawan yang baik. Usahawan yang terbuka untuk menerima pengalaman baru, idea baru dan sebagainya adalah ciri-ciri usahawan yang lebih berdaya saing dan lebih mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk berjaya. Okey, yang kedua adalah C, okey, C atau conscientiousness atau dalam bahasa Melayunya sifat berhati-hati. Okey. Untuk sifat berhati-hati ini, apabila anda dapat keputusan nanti, anda cek dan buat comparison tersebut, tengok keputusan conscientiousness anda ni haruslah tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Kerana apabila anda terlalu
berhati-hati, kemungkinan anda terlalu mencongak untuk menjalankan sesuatu sehingga anda terlepas peluang yang ada. Dan jika anda punya keputusan sifat berhati-hati terlalu rendah pula, anda mungkin terburu-buru sebab anda tidak berhati-hati dalam menjalankan atau mengambil sesuatu keputusan, terutama dalam perniagaan. Jadi keputusan dia haruslah lebih kurang mengikut dia punya dia punya benchmark tu lah, lebih kurang hingga 50 hingga 75 tu lebih kurang yang optimum. Alright. Dan yang ketiga, faktor yang ketiga adalah E atau extraversion. Dan bahasa Melayunya suka bergaul. Okey. Untuk extraversion ni, dia merupakan satu ciri yang penting bagi usahawan kerana terutama sekali usahawan yang ingin menjual perkhidmatan. Okey, dan juga produk lah. Okey, apabila you ada produk, you ada perkhidmatan, you menuntut satu ciri khas daripada usahawan tersebut untuk dia bercakap dengan lebih ramai orang. Okey, untuk dia menjual produk dan juga perkhidmatan yang dijalankan atau dihasilkan. Jadi namun begitu, walaupun jika sekiranya lah kalau katakan keputusan tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik semua, you punya extraversion ni agak rendah, tak ada masalah. Okey, ia juga ujian ini juga membantu untuk you mencari rakan kongsi perniagaan yang boleh orang kata complement. Kemungkinan you agak introvert, so you punya keputusan E ni, extraversion ni rendah. Apabila keputusan you rendah, maksudnya you tak suka bergaul dengan orang. Tapi apabila you menjalankan perniagaan, mungkin you berkongsi dengan kawan seorang lagi. So kawan seorang lagi, extraversion dia, keputusan dia tinggi. Itu adalah satu padanan yang agak baik lah. So maksudnya ada seorang yang introvert, seorang yang extrovert. So ia juga boleh membantu anda untuk membuat keputusan sama ada anda bagus atau tidak untuk bekerjasama dan berakan kongsi dengan sesiapa yang telah anda pilih lah. Okey. Dan yang keempat adalah agreeableness atau A. Okay, A ni bahasa Melayunya senang bersetuju lah. Okay, agreeableness ini keputusannya haruslah rendah. Okay, dia tak boleh terlalu tinggi. Sekiranya apabila anda menjalankan ujian ini sebentar nanti, dan keputusan yang anda dapat adalah tinggi, maka untuk agreeableness bila tinggi maksudnya kan, contoh apabila anda menjual satu produk itu berharga katakan RM9.90, tetapi bila setelah katalah anda telah berdiri, buka booth, anda berdiri selama 3 jam tak ada buyer, tiba-tiba ada orang tak bertanya, oh produk apa ni bang? Okay, so you pun cerita then dia tanya berapa harga? RM9.90 je. Okay, kemudian apabila orang tu kata, alah bang bolehlah RM5. Okay, then you kalau you terlalu senang bersetuju, so macam tak apalah sebab tak ada sales kan, okay lah RM5. So itu satu contoh sahajalah dalam penjualan lah. Tapi satu lagi contoh mungkin saya boleh bagi, mungkin dalam dia dia terlalu mudah bersetuju sehingga mungkin boleh ditipu lah oleh sama ada rakan kongsi ataupun pembekal dan sebagainya. Jadi A ni, agreeableness, haruslah rendah. Tapi tidak terlalu rendah sebab nanti mungkin boleh dia membangkang je kerja dia. So dia tak, nanti takut tidak ke mana-mana pula perniagaan tersebut. So nanti refer balik kepada benchmark dia. Okay, dia ada rujukan-rujukan dia antarabangsa dan juga lokal. Nanti tengok balik. Dan yang terakhir adalah neuroticism. Okay, neuroticism ni dia lebih melibatkan emosi. Ini satu faktor yang menarik sebenarnya, terutama sekali untuk rakyat Malaysia. Apabila kita mengkaji rujukan antarabangsa, orang di luar sana, di luar Malaysia, mereka lebih objektif. So mereka kurang beremosi dalam membuat sesuatu keputusan, dalam menjalankan perniagaan dan sebagainya. Jadi apabila
bila kita semak semula keputusan-keputusan di rakyat Malaysia yang menjawab MyNab ini, kita dapat melihat sebenarnya neuroticism ni sangat tinggi di kalangan rakyat Malaysia. So maksudnya orang kita cepat beremosi dalam, yang pertama membuat keputusan, yang kedua apabila kita berdepan dengan sesuatu perkara, kita agak cepat beremosi lah, sama ada marah, mudah nangis dan sebagainya. So itu pun kita perlu melihat. Jadi apabila kita dapat keputusan daripada ujian ni, kita lihat kalau neuroticism kita terlalu tinggi, seperti yang saya kongsikan tadi, salah satu caranya adalah kita melihat ia sebagai satu kelemahan, maka kita mencuba untuk melakukan sesuatu lah untuk mengurangkan emosi kita dan sebagainya lah. Macam mana untuk lebih bertenang, untuk yang beragama Islam mungkin perbanyakkan zikir dan sebagainya. Okay, alright. Itu sedikit mengenai OCEAN atau 5-factor model yang kita gunakan untuk kita uji tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik semua apabila menjawab ujian psikometrik nasional MyNab ini. Okay, ini saya kongsikan sedikit keputusannya. Okay, apabila tuan-tuan dan puan-puan dan adik-adik semua menjawab soalan, akan dapat keputusan macam ni. Dia dalam bentuk histogram, graf ini. Keputusan anda adalah yang berwarna pink. Saya tak pasti skrin anda warna apa, so dia di skrin saya dia berwarna pink ataupun keungguan sikit. Okay, dan kalau tengok dia ada rujukan tempatan yang ke light blue ni, dan grey ni rujukan global. So ini untuk usahawan yang di luar negara, dan yang blue ni adalah light blue ni usahawan dalam negara. So kalau kita tengok keputusan ni, openness dia adalah lebih kurang sama dengan rujukan tempatan dan global. So which is okay. Dia okay, dia dalam keadaan optimum, and then conscientiousness dia, sifat berhati-hati dia agak tinggi berbanding dengan usahawan-usahawan lain di Malaysia. So lebih kurang 81 skor dia, dan usahawan antarabangsa 79. So mungkin dia boleh melihat baliklah sedikit bagaimana dia mungkin tidak, not that alarming lah, tetapi dia boleh lakukan sesuatu untuk kawal sifat berhati-hati dia. Dan yang kalau tengok dia punya extraversion agak rendah berbanding dengan rujukan tempatan dan global. Ini juga boleh dia lakukan sesuatu juga untuk dia, orang kata apa, lebih terkedepan, lebih mudah untuk bercakap dengan orang ramai dan sebagainya, terutama sekali pelanggan-pelanggan. So banyak cara yang kita boleh lakukan. Kita biasakan diri untuk bercakap dengan orang, kita belajar melalui YouTube, join and latihan dan sebagainya, bagaimana teknik-teknik untuk berkomunikasi dan sebagainya lah. Okey, dan yang keempat, keputusan agreeableness-nya apabila kita lihat, dia agak tinggi juga, dia 78 berbanding dengan 77 tempatan kan. Yang ni pun kalau boleh jangan terlalu tinggi lah, macam saya cakap tadi, nanti dia setuju saja, apa orang minta semua setuju je. Dia tidak critical, dia tidak mahu untuk berkonfrontasi lah, kadang-kadang dia setuju sahaja. Dan neuroticism di sini agak baik lah, dia 48, dia tidak terlalu beremosi lah, dia lebih kurang okay. Kalau tengok rujukan tempatan pun 46, walaupun sebenarnya agak tinggi, tapi tak apa, itu adalah normal untuk rakyat Malaysia. Memang kita sedikit beremosi lah. Dan juga 41 ni kalau rujukan global lah. Suka juga saya nak kongsikan, ujian ini bukan 1-2 orang yang telah menjawab. Alhamdulillah, InScan telah berjaya untuk mendapatkan responden ataupun usahawan dan bakal usahawan yang menjawab MyNab ini seramai 16,111 orang responden yang telah menjawab, dan diharapkan 16,111 ini lebih ramai lagi yang akan join mereka lah untuk jawab, sebab dia adalah satu ujian yang dijalankan secara atas talian, percuma, dan keputusan itu hanya tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik saja yang boleh check. Okay, orang lain tak boleh tengok sebab you kena log in dan sebagainya. Okay, dari segi kerahsiaan itu amatlah dijaga. Setakat ini ini slide yang
lama tadi yang terbarulah 16,111. Banyak agensi yang telah menggunakan MyNab selain daripada InScan lah. Protege sendiri menggunakannya, Institut Koperasi, Magic, Bank Rakyat dan sebagainya lah, termasuk pihak-pihak negeri seperti Selangor dan sebagainya. Okey, ni sedikitlah perkongsian. Kita nak menggalakkan lebih ramai orang untuk mengambil ujian psikometrik MyNab ini. Dan disebabkan ia adalah percuma, maka kita nak menggalakkan dan melalui platform ini juga saya nak jemput tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik semua untuk melayari sekali lagi www.mynept.com, okay? Untuk menjawab soalan ujian psikometrik ini dan menggunakannya dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan prestasi masing-masing, terutamanya dalam ciri-ciri menjadi seorang usahawan yang berjaya, insyaAllah. Okay, and kita harapkan MyNab ini boleh menjadi satu rujukan utama lah untuk tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik semua apabila nak membuat keputusan sama ada ingin menjadi usahawan ataupun tidak, gunakanlah MyNab ini. Okay, test diri anda and then you boleh semak lah sama ada anda sesuai atau tidak untuk menjadi usahawan. Janganlah suka-suka lompat menjadi usahawan tanpa membuat persediaan. Yang pertama, persediaan dari segi ciri-ciri tersebut. Yang kedua, persediaan ilmu. So untuk ilmu boleh juga join program-program InScan yang lain seperti latihan dan bimbingan untuk you all memastikan agar failure rate tu rendah lah. So you all tidak melanggar dinding-dinding yang telah dilanggar oleh ramai orang tu. So dapatkan bantuan, dapatkan ilmu dan perbaiki ciri-ciri usahawan diri anda sendiri. So Syed, itu sahaja mengenai MyNab. So mungkin pass back to you, Syed. Silakan. Alright, terima kasih DI. Sebelum saya open soalan daripada viewers, saya ada dua soalan general yang datangnya kepada DI. Soalan yang pertama, berapa untuk mengambil test MyNab ni? Dan soalan nombor dua, sekiranya keputusan MyNab yang diambil oleh bakal-bakal usahawan ni, dia tidak ikut benchmark yang ditetapkan, ikut benchmark antarabangsa dan juga tempatan. So apa yang mereka patut buat? Okay, right. Okay, yang pertama mengenai berapa lama kan tadi? Sebab saya terputus sikit dia tak dengar. Berapa kosnya? Oh, kos? Berapa kos untuk okay, kalau kos tu percuma, Syed. So kita sediakan ni secara atas talian, percuma, boleh guna handphone, boleh guna laptop dan sebagainya. You hanya perlu ada internet access and then you buka www.mynab.com dan dia memang disediakan secara percuma lah. Okay, itu yang pertama. Juga saya just nak tambah 50 soalan tu you will spend about 10 to 15 minutes lah, 10-15 minit untuk menjawab. Saya rasa ia berbaloi lah masa yang you cost dia mungkin bukan dari segi wang ringgit tapi cost dari segi masa lah. So you akan laburkan masa lebih kurang 10-15 minit untuk menjawab 50 soalan tersebut untuk dapat keputusan tu. Dan yang soalan kedua tadi mengenai apabila dia tidak mengikut benchmark dan sebagainya, apa yang perlu dilakukan? Okey, apa yang perlu dilakukan adalah mereka perlu melihat kat mana kelemahan yang ada. Contohnya macam tadi agreeableness. Sekiranya agreeableness dia terlalu tinggi, maka dia perlulah mendapatkan bantuan. Okay, so ada cara untuk perbaikilah bantuan dia. Sama ada dia pergi untuk menjalani latihan. So ada latihan-latihan yang membantu kita untuk menjadi lebih bukan kata lebih agresif tetapi lebih kritikal. So kita tidak terlalu mudah untuk bersetuju dengan semua perkara, tetapi kita membantu kita, latihan tersebut mungkin membantu kita untuk berfikiran lebih kritis and then terutama sekali usahawan. So jangan terlalu mudah untuk setuju nak buat. Tiba-tiba hari ni kawan kata nak buka perniagaan nasi lemak, setuju tanpa memikirkan saya tak reti masak pun nasi lemak tersebut, saya tak tahu buat sambal macam mana, kat mana nak cari barang-barang dan sebagainya. So pemikiran kritis tu perlu dilatih lah. So cara dia adalah
dapatkan bantuan melalui latihan ke ataupun jika ada rakan-rakan ataupun mentor yang boleh membantu, carilah mereka ini. Itu nasihat saya lah. Okay, Syed? Alright. Okay, baik doktor. So seperti mana doktor mention sebentar tadi, free saja. Kalau kita tengok kat pasaran tu, tengok psychometric test ni ada yang berbayar. So ini adalah inisiatif kerajaan kita tawarkan kita tawarkan secara percuma. Alright, kita buka soalan yang ditanyakan oleh publik. Soalan yang pertama adalah DI, bila masa paling awal untuk ambil ujian MyNab ni? Adakah seawal peringkat secondary education untuk kenal pasti lebih awal kecenderungan seseorang itu? Okey. Kasih saya itu soalan yang baik. Bila masa yang terbaik? Bagi kami di InScan dan juga ni MIDAT kita melihat kepada kepentingan adanya akademik lah. So maksudnya apabila nak menjawab MyNab ni, make sure you all dah towards the end of your academic punya sesi. Contohnya macam tadi kata secondary school. Okay, so mungkin sebelum SPM, selepas SPM, waktu tu nak buat keputusan kan, selalunya nak buat keputusan sama ada nak sambung belajar ataupun disebabkan desakan dan sebagainya, macam-macam hal, macam-macam orang kata faktor kadang-kadang kan yang memaksa kita untuk terpaksa lakukan sesuatu yang lain daripada menyambung pelajaran. Maka waktu terbaik adalah waktu anda nak buat keputusan. Okay, so saya tak boleh katakan mesti buat selepas sekolah menengah. Right? Alright, kita ada sedikit masalah teknikal yang dihadapi oleh kita punya panel pada hari ini. Mungkin ada gangguan internet. Sementara kita menunggu DI untuk kembali bersama dengan kita, saya buat sedikit recap. Sebentar tadi Dr. Izham ada berkongsi mengenai satu tools yang dibangunkan oleh pihak Institut Keusahawanan Negara bersama-sama dengan Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi. Tools tersebut diberikan nama sebagai MyNab. Okey, kita dah kembali doktor. Yep, betul. Terputus tadi saya. Okey, doktor, sorry tadi. Okey. Alright, so sedikit boleh doktor sambungkan sedikit mengenai apa tadi doktor ada mention mengenai MyNab ni perlu digunakan semasa membuat keputusan sama ada untuk melanjutkan pelajaran ataupun usahawan. So boleh doktor sambung sedikit? Okey, maaf tadi terputus sikit. So masa terbaik dia tidak semestinya selepas sekolah, selepas universiti dan sebagainya, tetapi masa terbaik untuk menjalani ujian MyNab ini adalah apabila anda ingin membuat sesuatu keputusan yang penting. Contohnya keputusan sama ada untuk menyambung pelajaran, okey, ataupun bekerja makan gaji, ataupun untuk menjalankan perniagaan. Itu adalah waktu yang sangat penting untuk anda buat keputusan. Jadi ujian MyNab ni adalah salah satu cara yang dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan dan adik-adik semua untuk membuat keputusan tu. So apabila kita ada satu keputusan secara saintifik lah kita boleh katakan ni, so mungkin boleh dapat membantu adik-adik semua, tuan-tuan dan puan-puan untuk membuat keputusan yang tepat untuk hidup dan juga masa depan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya. Alright, DI, soalan yang seterusnya saya ada rangkumkan ada dua soalan yang hampir serupa daripada Zatul Aswad dan juga Nita Ilham. Soalannya adalah, adakah kecenderungan kita akan kekal ataupun boleh merubah mengikut situasi? So maksudnya kalau kita tengok pada MyNab tadi, kita dah dapat satu keputusan,
So adakah keputusan tu dia akan kekal ataupun pada masa hadapan keputusan tu akan berubah? So macam mana DI? Okey, jika kita kaji semula ujian psikometrik di luar sana banyak keputusan-keputusan dan juga banyak publications yang mengatakan bahawa ciri-ciri psikometrik seseorang itu tidak akan berubah banyak lah. Okey, melainkan dia menjalankan sesuatu untuk mengubahnya lah, ataupun dia berubah kerana situasi. Tapi dia mengambil sedikit masa lah untuk dia berubah. Jadi sebagai contoh saya katakan tadi, mind map ini boleh digunakan untuk menjadi salah satu cara untuk kita mengenal pasti kelemahan kita. So mungkin hari ini saya menjawab mind map, keputusan saya sedemikian. Kemudian saya mengambil tindakan untuk memperbaiki ciri-ciri dan kelemahan yang saya ada tadilah berdasarkan keputusan tersebut. Jadi saya attend training, saya jumpa dengan mentor, dapatkan bantuan dan sebagainya. Okay, over time, selepas katakan 6 bulan hingga 1 tahun, saya mula untuk mengubah dan memperbaiki ciri-ciri tersebut. Contohnya sebagai contoh untuk extroversion tadi, mungkin saya seorang yang introvert, tidak suka bercakap dengan orang dan sebagainya, tapi bila saya pergi attend latihan dan sebagainya, saya pergi mungkin sampai tahap terapi dan sebagainya, dan saya berjaya untuk mengatasi kelemahan saya. Bila saya dah mengatasi kelemahan saya, maka saya dapat untuk merubah keputusan tersebut. So, selepas 1 tahun, kita galakkan selepas 1 tahun lah. Jangan terlalu kerap menjalani ujian ini. So, satu tempoh yang panjang juga. Lakukan ujian ini semula dan anda akan dapati jika telah mencoba untuk memperbaiki ciri-ciri yang atau kelemahan tadi, insya-Allah akan ada perubahan lah pada keputusan tersebut. Alright, baik. Doktor, soalan yang seterusnya daripada Rashidi MCY. Saya merupakan graduate universiti tempatan. Saya nak bertanya, adakah MindNap ataupun Protege dapat membantu saya mendapat latihan untuk menjadi seorang usahawan dan bagaimana untuk menyertai program tersebut? Okey. Soalan yang baik sebenarnya Rashidi. Untuk menjadi seorang usahawan, macam saya katakan tadi, nak menjalani ujian ni masih terbaik adalah apabila anda nak buat keputusan. So soalan tersebut nampak seperti anda ingin membuat keputusan lah, sama ada ingin menjadi usahawan lah, sebab kata macam mana nak join training dan sebagainya. Okey, apabila anda menjalani ujian MindNap ini dan anda dapat melihat keputusan anda, lakukan tindakan, ambil tindakan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. So apabila kita nampak kelemahan dekat mana, contoh openness kita terlalu tinggi atau extroversion kita terlalu tinggi, kita punya conscientiousness terlalu tinggi dan sebagainya, kita boleh lakukan sesuatu. Yang kedua, kadang-kadang orang tanya macam mana nak dapatkan latihan. Kalau kata nak anda benar-benar ingin dan mempunyai ciri-ciri tersebut berdasarkan ujian MindNap tu, you rasa saya ada ciri-ciri untuk menjadi usahawan yang berjaya. So bila you dah ada ciri-ciri tersebut dan you membuat keputusan untuk menjadi seorang usahawan, kita di InScan, Institut Keusahawanan Negara, kita ada kursus-kursus yang berkaitan lah. Antaranya untuk seorang yang baru ingin menjadi usahawan, kita ada kursus asas keusahawanan, kita ada kursus asas keusahawanan industri, kursus asas keusahawanan sosial dan sebagainya. Ini adalah orang kata langkah pertama dalam melatih diri anda untuk menjadi seorang usahawan. So Rashidi, sekiranya berminat dan juga rakan-rakan di luar sana lah, jika sekiranya berminat, boleh pergi ke social media InScan, InScan Official di Facebook dan juga Instagram, dan juga layari laman web InScan, inscan.gov.my untuk dapatkan senarai latihan yang ada. Kalau you tengok social media InScan paling senang lah. You boleh tengok kita baru saja publish latihan-latihan yang akan dijalankan pada bulan Januari. So, ramai yang kata bulan Januari selalunya bulan-bulan untuk berbulan madu. So
sebagainya. Tidak. Kita dalam satu situasi yang berbeza sekarang disebabkan COVID-19. Kita tidak lagi seperti dulu. Banyak perniagaan telah pun dijalankan secara atas talian. So apabila telah dijalankan atas talian, masa bukan lagi satu isu, tarikh bukan lagi satu isu, okey, tempat dan lokasi juga bukan satu isu. Jadi saya harap Rashidi dan juga rakan-rakan seperti Rashidi di luar sana ambil peluang, cari latihan yang bersesuaian dan cari InScan. InsyaAllah kita akan bantu. Okey, Said. So soal jawapan tu dia secara tidak langsung menjawab pada soalan yang dikemukakan oleh Sotus Sofia Zamizi mengenai apakah kursus-kursus yang ditawarkan oleh InScan. So basically sebentar tadi ada mention lah mengenai apa, kalau nak tahu senarai penuh latihan yang ditawarkan oleh InScan, boleh lawati laman web InScan di www.inscan.com. Betul? gov.my. Alright. Sorry. Saya nak tambah sikit. Okay. Saya tambah sikit untuk soalan kedua daripada Safwa tadi. InScan kita juga ada banyak topik-topik digital marketing. So kita ada topik-topik seperti bagaimana menggunakan smartphone untuk kita buat video pemasaran. So macam mana menggunakan Facebook untuk menjalankan jualan, untuk perniagaan anda, Instagram dan sebagainya. So semua topik-topik ini memang kita ada. So selalunya adalah dilakukan secara atas talian disebabkan COVID ni lah. Dan yuran dia sangat murah dan untuk latihan selama 2 hari kita hanya charge RM50 sahaja dan dijalankan secara atas talian. Kalau sebelum COVID RM200, kita charge RM200 yuran, itu pun dah kira rendah lah sebab ditanggung oleh InScan lah kerajaan Malaysia. So jika berminat seperti yang saya katakan tadi, pergi ke layari laman web InScan www.inscan.gov.my. Okey, Said. Alright, satu soalan yang saya rasa di luar soalan yang disenaraikan ni, kebanyakan daripada viewers daripada Protege ni adalah merupakan graduan lepasan universiti. Mereka ni belajar benar-benar 3-4 tahun, dapat degree dan sebagainya. So kebanyakan yang mereka berkata pendapat perspektif terutamanya ibu bapa yang mengatakan mereka dah belajar lama tapi nak jadi usahawan. Dia ada satu perspektif yang negatif. So apa pandangan doktor mengenai perkara ini? Okey, betul Said. Dalam keadaan sekarang ni mungkin keadaan lebih baiklah berbanding satu masa dahulu. Sebab dulu orang melihat keusahawanan atau perniagaan ini satu bidang yang agak tidak disukai oleh terutama sekali parents lah, ibu bapa, disebabkan dia berisiko tinggi. Okey, saya harus untuk berkata jujur mengenai perkara inilah. Menjalankan perniagaan adalah satu benda yang sangat berisiko. So jika kita tidak ada ilmu, kita main buat saja, kita ada risiko kerugian lah. Okey. Alright, and then bagaimana cara untuk meyakinkan? Saya rasa waktu dunia dah berubah sikit lah. Dalam keadaan sekarang, satu disebabkan desakan hidup, ramai sebenarnya yang disebabkan contoh COVID-19 dan sebagainya, ramai yang kehilangan pekerjaan. Dan kalau kita tengok, ramai juga yang telah mula untuk menceburi bidang perniagaan. So salah satu cara untuk kita meyakinkan ibu bapa adalah adik-adik semua mungkin boleh cari sikit good stories ni lah, success stories ni daripada usahawan yang lebih kurang macam you all. So dia habis belajar dan dia terus decide untuk menjadi usahawan dan alhamdulillah dia berjaya. Tetapi jangan melihat kepada kejayaan sahaja. Kejayaan bukanlah datang sekelip mata. So mungkin kita kena tengok juga bagaimana dia berjaya. Mungkin dia berjaya, dia berusaha keras. So dia
dia laburkan masa, laburkan duit dan sebagainya untuk dia berjaya. Jadi apabila mungkin you tunjukkan benda tu and then you tunjukkan kepada ibu bapa sendiri bahawa you mampu untuk melakukannya, okey, dengan cara kita tunjuklah, janganlah 24 jam main game. So apabila kita kata kita ingin menjadi usahawan, dan tunjukkan yang kita boleh jadi usahawan. So show that you can actually sell something. Mungkin apabila dia tengok, ibu bapa kita tengok you berjaya untuk jual your first product atau your first service tu, dia akan lebih yakin. Tapi tidak dinafikan juga lebih ramai ibu bapa sebenarnya lebih suka untuk anak-anak mereka makan gaji. Itu sebenarnya I think tepuk dada tanya diri sendirilah. You lebih mengetahui ibu bapa you all semua. Jadi kalau you rasa diri you selepas you jalankan ujian MyNab dan sebagainya, and then you decide untuk jadi betul-betul jadi usahawan, I think there's a way macam mana you nak slow talk, bercakap baik-baik, mohon restu ibu bapa tu untuk teruskan dalam bidang inilah. Okay, Syed? Alright. Doktor, sedikit penambahan pada perkongsian Doktor sebentar tadi. Kalau kita tengok, kalau di media-media masa banyak yang diceritakan mengenai kejayaan entrepreneurs di luar negara yang berjaya tanpa mendapatkan sebarang degree, seperti contoh Mark Zuckerberg, Steve Jobs dan sebagainya. Tetapi apa yang tidak wawarkan di dalam dunia, seperti kajian yang dijalankan oleh Kaufman Foundation, di mana mereka teliti bahawasanya sebenarnya usahawan sebanyak 92% usahawan yang berjaya di luar sana adalah sebenarnya mereka mempunyai sekurang-kurangnya ijazah sarjana muda. So apa yang mereka banyak wawarkan dalam media hanyalah 8% tersebut. So sekiranya kita ada ijazah sekurang-kurangnya, kita ada basic foundation tu untuk kita memulakan perniagaan. Betul tak, Doktor? Okay. So tadi sebentar tadi Doktor ada bercerita perniagaan, banyak yang memulakan perniagaan tetapi gagal. Boleh tak Doktor kongsikan sedikit apakah antara faktor utama yang kegagalan perniagaan yang dimulakan? Sorry, saya rephrase balik saya soalan. Apakah faktor yang contribute kepada kegagalan perniagaan yang baru nak dimulakan? Okay, Syed, untuk bila kita bercakap, ni saya bercakap berdasarkan pengalaman kita dengan usahawan-usahawan yang kita jumpa, kita bimbing, kita latih dan sebagainya lah. Selalunya kegagalan dalam menjalankan sesuatu perniagaan ni, kegagalan utamanya datang daripada diri usahawan itu sendirilah. Okey, yang pertama adalah kegagalan dia untuk mengenal pasti produk ataupun perkhidmatan yang diperlukan oleh pasaran. So selalunya kita lebih suka usahawan di luar sana, dia lebih suka menjalankan sesuatu perniagaan atau menjual produk atau servis atau perkhidmatan yang tidak pun diperlukan oleh orang. Itu adalah faktor kegagalan yang sangat tinggi lah. So dia menyumbang kepada kegagalan. Sebab kita nak push produk yang orang tak perlukan, itu agak sukar. And then datang pula kadang-kadang kita membuat keputusan yang salah. Okay, keputusan tersebut adalah contoh kita membeli inventory stok yang banyak, kemudian kita tidak mengkaji dulu pasaran tersebut, adakah diperlukan produk tersebut. So nasihat saya pertama adalah apabila ingin memilih produk atau perkhidmatan untuk perniagaan anda, you have to do your research. Okay, so learn about pasaran, belajar tentang, simple, you boleh gunakan sekarang macam-macam kan tools dan media yang ada. Buat simple survey monkey Google form ke, soalan sikit, dan publishkan kepada kawan-kawan melalui WhatsApp, Facebook dan sebagainya, minta kawan-kawan untuk jawab. Okay, daripada situ kita akan dapat okay sebenarnya orang memerlukan produk A atau tidak, produk B atau tidak, dan kita dapat membuat keputusan yang lebih tepat. Okay, disebabkan ramai yang memerlukan produk ini, maka ada kemungkinan untuk
kita menjual produk ini dan mendapat keuntungan daripada penjualan tersebut. So dia tak semudah itu Okay, itu baru step yang pertama. Step yang kedua, usahawan itu sendiri macam saya cakap tadi, kegagalan dia adalah dia gagal untuk mendapatkan ilmu perniagaan. Okay, itu yang sangat penting. Tadi produk satu hal, okay, apabila kita tidak menepati permintaan pasaran, memang susah sikit nak jual. Mungkin jual kalau kita ada 1000 stok, mungkin kita jual 2-3. Itu pun bergantung kepada nasib lah, okay. Tetapi yang seterusnya adalah diri kita sendiri. Adakah kita mempunyai, sebab kita bukan dilahirkan sebagai seorang usahawan. Okay, setiap orang, ilmu keusahawanan ini sebenarnya dia berdasarkan pengalaman, dia perlu dipelajari. So kita perlu untuk didik, kita perlu untuk mencari ilmu, kita perlu untuk mencari pengalaman dalam bidang keusahawanan ni. So macam saya sebutkan tadi, apa kegagalan-kegagalan dia, saya memang apabila saya sebut mengenai kegagalan adalah apabila usahawan sendiri tidak mahu mencari ilmu, terutama sekali ilmu keusahawanan. Dan seterusnya, nasihat saya juga adalah apabila you all nak menjalankan perniagaan, elakkan untuk membuat keputusan yang terburu-buru. Dalam menjalankan perniagaan ni, apabila membuat keputusan yang terburu-buru, kita boleh menyumbang juga kepada kegagalan perniagaan. Antara contoh yang saya katakan terburu-buru, pertama adalah kita terburu-buru untuk melantik seseorang, contohnya kawan baik kita ataupun kita punya saudara mara, keluarga kita sebagai rakan kongsi perniagaan. So apabila kita dah berniaga ni, ada duit sikit, dah mula bergaduh dan sebagainya, and then dia akan menyumbang kepada kegagalan pula perniagaan sebab dah masing-masing dah tak ngam kan, dah tak boleh nak jalankan perniagaan sama-sama. So jangan terburu-buru, ambil sedikit masa. Macam saya katakan tadi, kenal pasti produk. So 3 benda yang saya nak highlight, saya highlight semula ya. Yang pertama, kenal pasti produk dan perkhidmatan sama ada menepati pasaran. Yang kedua adalah cari ilmu, dan yang ketiga jangan terburu-buru. Okey, ambil masa untuk kenali dan menggunakan tools dan apa yang ada di depan mata untuk kita decide dan buat keputusan yang tepat. Okey, Syed. Okay, DI, satu soalan lagi boleh tak DI? Okay, boleh. Muhammad Safullah Neymar Junior ni, okay. Soalan beliau berbunyi, bagaimana nak mencari sesuatu modal yang berbaloi untuk melibatkan diri dengan perniagaan selepas tamat pengajian? Ada soalan yang seterusnya adalah, adakah modal tu adalah sesuatu yang sangat penting untuk memulakan satu perniagaan? Boleh dikongsikan? Okey, ni soalan yang sangat menarik. Saya dalam perniagaan ni ramai di antara kita lah, termasuk saya sendiri dulu kita fikirkan untuk menjalankan perniagaan modal tu hanya ada satu je. Kita fikir modalnya hanyalah modal keuangan. Okay, sebenarnya tidak. Untuk memulakan sesuatu perniagaan, dia ada banyak modal, ada 5 modal contohnya. Yang pertama modal ilmu, modal diri dan sebagainya. So barulah datang modal keuangan dan sebagainya. Jadi apa yang penting adalah macam tadi Saifullah tadi sebut, Saiful kan, Saifullah tanyakan tadi. Selepas tamat pengajian, nasihat saya adalah disebabkan you dah tamat pengajian di universiti, sepatutnya you dah ada modal ilmu sedikit yang you all belajar, sebab sekarang ni setiap graduan telah pun mempelajari asas-asas perniagaan sedikitlah semasa dia berada di universiti. So dia dah ada modal ilmu sedikit. Yang kedua adalah dia perlukan mungkin modal keuangan. Tapi modal keuangan ini subjektif, bergantung kepada apa perniagaan yang you nak jalankan. Saya nasihatkan pada peringkat awal you nak berjinak-jinak untuk menjadi seorang peniaga atau usahawan ni, you cuba untuk jual produk orang lain dulu. Okay, so orang kata test market dululah. Jadi dropship. So dropship you tak perlukan modal pun. You tak perlu modal keuangan pun. You hanya perlu modal diri you sahaja. So you promote di WhatsApp, you promote di social media dan sebagainya produk orang lain.
So you tak perlu beli stok pun. So daripada situ mungkin you ambil masa sedikit 3 bulan, 6 bulan untuk you dapatkan skill keusahawanan you. Dalam tempoh tersebut dapatkan latihan, ilmu dan sebagainya untuk tambah baik skill keusahawanan masing-masing. So selepas tu Saifullah dan juga rakan-rakan seperti Saifullah ni baru you ambil apa orang kata apa, sedikit risiko untuk melihat peluang-peluang yang ada. Sebab dia bila kita menjalankan perniagaan ni, kita akan nampak pelbagai peluang. So kita akan satu, jangan tamak, jangan terburu-buru. Macam saya kata tadi, jangan terburu-buru. So apabila peluang ada, nilai peluang tersebut sama ada peluang itu bagus atau tidak untuk kita teruskan, untuk kita grab. So jika bagus, okey. Dan kemudian saya sarankan juga untuk permulaan dan memulakan perniagaan, gunakan duit sendiri dahulu. Okay, jangan pinjam. Definitely don't start a business borrowing money. Okay, jangan pinjam daripada bank dan sebagainya. Itu okay, dia akan menyusahkan you di kemudian hari. Yang terbaik adalah gunakan duit simpanan sendiri dulu. Sebab tu saya katakan jika you mulakan dengan dropship dan sebagainya, you akan sikit-sikit kumpul duit untuk you dapatkan modal keuangan yang menggunakan duit sendiri. Okey, dan juga saya juga tidak menyarankan, walaupun ada sedikit-sedikit bantuan-bantuan kerajaan yang boleh digunakan untuk membuka perniagaan, tetapi jika you tidak yakin, jangan orang kata apa, terus pergi minta bantuan-bantuan tersebut. Sebab bila you minta, you perlu ada tanggungjawab. Okey, you perlu ada tanggungjawab sebab ini adalah wang rakyat. Alright, okay, bila minta grant dan sebagainya, sekiranya you betul-betul yakin tiada masalah, dapatkan grant tersebut dan jalankan perniagaan dengan sebaik yang mungkin. Sekiranya tidak, you 50-50 masih goyang, nasihat saya, guna duit sendiri dulu. Baru you tahu accountability, you tahu kepentingan dan susahnya nak dapat duit tu. So lepas dah tahu kesusahan tu, kita takkan sewenang-wenangnya belanjakan duit tersebut lah. Okay, terima kasih. Alright, itu saja disebabkan masa mencuburi kita. Itu saja kita punya slot pada petang ini, Doktor. Banyak ilmu yang kita dapat melalui slot dengan Doktor pada hari ini. So saya rangkumkan serba sedikit mengenai pertama, InScan bersama-sama Medat telah bangunkan satu tools yang kita namakan sebagai MyNet, ujian psikometrik usahawan nasional, di mana kita dapat lihat sama ada diri kita ni mempunyai ciri-ciri sebagai seorang usahawan dan kita tools tersebut dibenchmarkkan dengan usahawan-usahawan yang berjaya di dalam pasaran di Malaysia, tempatan dan juga di antarabangsa. Dan tips-tips yang DI kongsikan sebentar tadi, yang pertama, untuk jadi seorang usahawan tu kita perlu ada ilmu. Ilmu tu nak dapatkan mana? Kita boleh masuk melalui latihan yang disediakan oleh InScan. Semua boleh layari laman web rasmi InScan, www.inscan.gov.my. Pelbagai latihan-latihan yang disediakan oleh InScan. Yang paling penting, you guys mesti akan terkejut sebabnya kos yuran latihan yang ditawarkan oleh InScan sangat-sangat murah kalau kita bandingkan dengan dalam pasaran sekarang. So selalunya berapa tu DI? Dan range harga berapa latihan yang disediakan oleh InScan? Untuk latihan 2 hari secara atas talian kita charge hanya RM50. RM50 saja. So you guys perlu ikut Facebook, Instagram InScan. Bila dia bukanya memang sangat-sangat panas. Selalunya dalam tempoh 30 minit memang dah tutup, dah cukup kota. So kalau tengok kat pasaran tu ada sampai charge beribu-ribu. Bukan setakat latihan, InScan juga tawarkan perkhidmatan bimbingan perniagaan bisnes bersama business coaches yang dah memang menjalankan perniagaan mereka masing-masing. So diorang ni memang dah ada pengalaman dan diorang bukan bimbing kosong lah, memang diorang pernah melalui macam mana kita lalui untuk jadi seorang usahawan yang baru. Okay, yang ketiga adalah untuk jadi usahawan ni, you kena make sure produk yang kita nak pasarkan tu kita validatekan dengan pasaran, sama ada adakah produk ataupun servis yang kita nak pasarkan tu diperlukan oleh pasaran ataupun tidak. Sebenarnya kadang-kadang kita ni suka kita sendiri je, kita rasa kita buat tu pasaran memerlukan, tengok labur kos banyak-banyak, rupanya tak diperlukan pun oleh pasaran. So make sure you kena ada ilmu untuk you validate you punya produk.
Dan ketiga adalah cuburi perniagaan orang lain terlebih dahulu untuk kita berjinak-jinak dalam perniagaan. Kita kumpul duit sampai sikit-sikit baru kita ada confidence untuk kita buat perniagaan kita sendiri. So itu saja sesi kita petang ni, Doktor. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Terima kasih Syed, protege semua. Terima kasih. Alright. Okay, so saya nak kembalikan sesi ini kepada pengacara majlis, Cik Nakib. Terima kasih semua. Okey. Baik, terima kasih diucapkan kepada Tuan Moderator dan juga panel jemputan di atas perkongsian yang sangat bermanfaat seperti tadi. Jadi semoga ilmu yang dikongsikan memberi manfaat, seterusnya dapat mengembangkan lagi perniagaan anda-anda semua yang di luar sana. Jangan lupa janji temu kita pada waktu dan masa yang sama, iaitu pada hari Khamis minggu hadapan dengan topik yang baru, iaitu pembiayaan mikro kepada usahawan graduan. Jadi sehingga bertemu lagi kita pada minggu hadapan. Semoga perkongsian kita ini sama-sama dapat dihebahkan kepada semua kawan-kawan kita yang lain, insya-Allah. Baik, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.